Seperti biasa, 8.40 minit pagi, saat inilah kita ada satu segmen wawancara dan wawancara kita ada mengenai satu topik yang sememangnya banyak orang tertunggu-tunggu. Bersama dengan salah seorang tetamu undangan kita ni ialah Yang Mulia Tuan Haji Mohsen Haji Ahmad. Beliau merupakan pemangku pengawal kastam dan juga eksais diraja. Assalamualaikum warahmatullahi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang ke studio Rampai Pagi. Terima kasih. Selamat Jadi Tuan, wawancara kita pada hari ini mengenai dengan charge perkhidmatan CAP. Jadi mungkin Tuan boleh menjelaskan dan juga menerangkan mengenai dengan charge perkhidmatan CAP ini. Silakan Tuan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Kastam dan Eksais Diraja telah melaksanakan CAPS ataupun charge perkhidmatan, ringkasnya CAP, bermula pada hari Khamis lepas iaitu 1 Oktober 2020. Di mana CAPS ini sebenarnya dikenakan kepada semua warga negara Brunei Darussalam dan juga warga negara asing yang masuk melalui negara Brunei Darussalam. Artinya melalui pos-pos kawalan darat. Pos kawalan darat yang menguatkuasakan charge ini ialah pos kawalan Kuala Lurah, daerah Merdeka Muara, pos kawalan Sungai Tujuh di daerah Belait dan 2 pos kawalan di daerah Temburong iaitu pos kawalan Ujung Jalan dan juga Labu. Jadi bayaran charge perkhidmatan ini adalah diselaraskan dengan peruntukan yang telah dikuatkuasakan iaitu Perintah Bayaran Keluar dan Bayaran Masuk 2020. Ingin menambah juga objektif utama CAPS ini adalah untuk penyelarasan pengenaan bayaran bagi kita ni kalau kita ni keluar negara melalui udara dan laut di mana masa ini memang sudah di-charge dan sekarang jalan darat pun kita adalah sebagai satu penyelarasan kepada charge-charge ini. Dalam masa yang sama juga bermula pada 1 Oktober tersebut jadi charge tol Jambatan Rasau di Kuala Belait itu dimansuhkan yang telah dimansuhkan dan pembayaran hanya dibuat melalui CAPS lah di Sungai Tujuh jika kita melihat senario di Kuala Belait tersebut. Seterusnya untuk makluman orang ramai juga pembayaran CAPS ini boleh dibuat secara dalam talian online katanya, iaitu setelah kita dibuat pendaftaran permohonan perjalanan melalui sistem tersebut. Jadi sistem tersebut kita ni login dalam sistem BES, kita ni akan memberi maklumat-maklumat kenderaan sama je macam yang yang sebelum ini, dan sebagai tambahan adalah pembayarannya dan juga maklumat-maklumat data-data pribadi orang-orang yang memandu dan yang ikut serta dalam kenderaan tersebut. Dan seterusnya bolehlah bis kita yang mana-mana yang akan keluar negara itu untuk melayari laman sesawang bdnsw.gov.bn. Itulah tadi laman sesawangnya ialah di login bdnsw.gov.bn. Kepada bis kita yang baru saja mendengarkan kami di Rampai Pagi ketika ini menyaksikan. Dan satu soalan lagi, berapa harga kadar charge ini? Okey, kadar charge adalah sebanyak RM3 wang negara Brunei Darussalam, BND RM3 seorang bagi setiap satu hala perjalanan melalui pos kawalan yang saya sebutkan tadi. Kalau ulang-alik maksudnya RM6 lah. Jadi sekiranya dalam keadaan ada orang kan melalui 2 buah pos kawalan, artinya setiap kali ia masuk pos kawalan RM3 dan keluar ada RM3 lagi. Dan kalau ia tempat yang contohnya kita nak ambil contoh dari Kuala Lurah, RM3 masuk ke Limbang. Sampai di Temburong di ujung jalan sana pos ujung jalan ada RM3 lagi dan keluar ke Labu lagi untuk ke Lawas ada RM3 lagi. Jadi setiap transaksi melalui pos-pos kawalan itu dikenakan charge RM3. Dan mungkin ada beberapa contoh-contoh yang lain ni. Sekiranya kalau kita fikirkan mengenai jika sekiranya itu hanya seorang yang dalam. Kalau misalnya beberapa orang macam mana? Sebagai contoh dapat diberikan penjelasan. Sebagai contoh kita ni senarionya suami isteri lah. Suami isteri ia dari Labu. Contohnya ia akan ke Lawas ke luar negara. Jadi kalau ia 2 orang RM3 per orang jadi RM6 RM6 wang Brunei untuk ia keluar dan untuk ia masuk ada RM6 lagi, so RM12 lah. Macam itulah. Jadi kalau ia 5
3 kali 5, 15. Jangan lupa membawa kalkulator lah tu kepada yang mungkin matematik yang seperti saya ni matematik yang lemah. Jadi tahu jangan lupa membawa kalkulator kali tu arti. Tidak perlu. Tidak perlu. Because untuk maklumat, terima kasih juga maklumat itu. Our system IES ini berkeupayaan untuk auto calculation. Jadi mana-mana kita akan post column itu ia mengira secara otomatiknya kita ni. So insya-Allah barang ni anulah lurus. InsyaAllah. Setiap kali kita ke sana tu RM3, RM3. Macam tu. Jadi inilah yang perlu kita ketahui. Jadi kepada audio penonton yang baru saja menyaksikan Rampai Pagi TV, ini yang perlu kita ketahui wawancara yang kita bawakan ya. Jadi adakah terdapat pengecualian bagi pembayaran CHAP ini? Okey. Ya, apa yang saya jelaskan tadi untuk semua warga negara dan warga negara asing, bagaimanapun memang ada juga pengecualian tertentu. Jadi sejak 1 Oktober lepas itu, charge perkhidmatan ataupun CAPS yang dikenakan RM3 itu dikecualikan bagi kategori-kategori tertentu. Yang pertama, kanak-kanak yang berumur 2 tahun dan ke bawah. Itu tadi dikecualikan. Yang kedua, orang-orang yang dalam kenderaan bagi kegunaan bantuan kecemasan, emergency purposes, macam ambulans, bomba, polis dan sebagainya lah. Seterusnya orang-orang yang dalam kenderaan jenazah. Kita ni melihat bahawa ini memang selalulah jenazah yang keluar masuk transit dan sebagainya. So perkara ini indah custom membuat mengenakan charges. Jadi kalau dapat dijelaskan sekali lagi ataupun kepada penonton kita di Rampai Pagi, proses pembayaran CAP ini dibuat macam mana caranya? Proses pembayaran CAP secara praktikalnya adalah melalui sistem. Apabila kita logon ataupun melayari seperti yang dalam talian tersebut Dan tata cara pembayaran boleh menggunakan kredit kad ataupun debit card dalam talian itu. Dan sekiranya juga ia boleh memasukkan awal kita ni punya data-data ni dalam IES. Bagaimanapun kalau kita ni belum akan membayar, so we can ada buttonnya pay later ataupun bayar kemudian. Jadi itu artinya kita ni mendaftar nama dan juga kenderaan saja. Apabila kita akan berjalan umpamanya minggu depan, so kita ni boleh melog on kembali dan kita ni ada diberi rujukan semula dan membayar melalui kaedah tersebut. Dalam kesempatan ini juga aku ingin juga menambah sedikit. Terkadang tadi kita ni bercerita mengenai dengan pengecualian. Jabatan Kastam dan Iksas Diraja telah juga bekerjasama dengan Jabatan Perdana Menteri dan juga of course Kementerian Kewangan dan Ekonomi, di mana ada satu servis ataupun perkhidmatan yang untuk frequent commuters orang yang sering keluar dan masuk, yang transaksi pergerakannya keluar dan masuk Brunei itu sebanyak 15 kali, minimum of 15 transaction. Mereka boleh memohon frequent commuter pass ataupun dikenali dengan pas perjalanan kerap. Bagaimanapun ini bagi kategori tertentu saja. Yang pertama ialah penuntut, itu student yang keluar masuk belajar di Malaysia ataupun di negara Brunei Darussalam. Dan juga bagi orang-orang yang bertugas, artinya warga negara Malaysia ataupun warga negara Brunei yang berulang alik 15 kali dalam sebulan. Minimum of 15 times. 15 times dalam sebulan atau macam mana? Dalam sebulan. Ya, dalam sebulan ya. Bagaimanapun chargesnya bagi student adalah RM30 Brunei dalam sebulan itu. Manakala bagi pekerja-pekerja tadi itu chargesnya ataupun charge-nya adalah sebanyak RM50 Brunei sebulan. Jadi tata cara permohonan FCP tadi itu hendaklah terlebih dahulu dipohon melalui portal Jabatan Perdana Menteri, iaitu melalui www.pmo.gov.bn. Dan permohonan FCP yang telah mendapat kebenaran dari Jabatan Perdana Menteri bolehlah membuat pendaftaran seterusnya ke IES tadi. Maksudnya dipohon dulu di PMO ada kebenaran dan akan diberi kod rujukan dan kod rujukan itu nanti dimasukkan ke dalam IES untuk meneruskan pembayaran dan sebagainya. Ingin juga menjelaskan di sini bahawa pembayaran ini bukan sahaja untuk sebulan. Sistem IES berkeupayaan untuk memberi pilihan. Ia akan membayar sebulan, 3 bulan ataupun 6 bulan. Jadi petugas satu ataupun pelajar tu boleh manalah artinya memilih yang mana satu yang orang dah payah balik-balik lah tu artinya. Itulah semaksimumnya ialah 6 bulan. Yes, 6 bulan. Perkara ini maklumat mengenai perkara ini boleh juga diperoleh di laman sasawang Jabatan Kastam dan Iksas Diraja juga.
Dan bagaimana untuk membuat pembayaran tersebut adakah secara dalam talian pun ada, tetapi adakah secara 24 jam ataupun macam mana secara dalam talian ini berfungsi ni tuan? Yes, ia 24 jam. Sistem ini boleh dilayari 24 jam. Dan seterusnya pembayaran tadi kalau melalui sistem kita ni bolehlah membayar menggunakan debit card ataupun kad kredit atau ya. Ini sebenarnya memudahkan orang ramai. Jadi macam dulu kalau kita ni terpaksa memohon ikut time saja. So now pembayaran apa semua boleh dibuat apabila kita menghendaki untuk merancang untuk perjalanan kita ni, dan seterusnya kita boleh melayari IES dan seterusnya membuat pembayaran dan mendata semua penumpang dan pemandu yang ikut serta dalam kenderaan tersebut. Bagaimana pula dengan kod QR ni? Adakah apa kaitannya dengan kod QR bagi Vehicle Exit Entry System dan juga Exit Entry System IES ni? Apa yang dapat dibahaskan tentang ini? Silakan. Mengenai Vehicle Exit and Entry System. VES ini adalah sebenarnya satu pendekatan yang sebelum 1 Oktober. Ia berakhir sehingga 30 September 2020 yang lepas, di mana VES ini hanya untuk pendaftaran kenderaan dan pemandu dan nombor data-data kenderaan sahaja. Bagaimanapun, IES adalah sebagai salah satu peningkatan ataupun transformasi daripada VES kepada IES. Ia lebih terarah kita di mana dalam IES ini penumpang dibuat di sana, bayaran pun di sana dan semua, dan perbezaan yang seterusnya ialah VES dulu dan mengenakan pembayaran dan sekarang ada dikenakan pembayaran yang mana bermula pada 1 Oktober 2020. Dan itu adalah beberapa informasi-informasi yang telah pun kita dengarkan mengenai charge perkhidmatan ataupun CAP ni, dan sememangnya ini adalah berguna kepada kita ni bermula pada 1 Oktober yang lepas. Dan kepada bis kita yang ingin mengetahui secara lebih lanjut dan juga lebih terperinci tentang ini, Auda bolehlah melayari laman web mereka di bdnsw.gov.bn. Di sana bis kita dapat mendaftar dan juga membuat pembayaran ni. Kalau sekali tadi masuk RM3. Artinya kalau ulang alik RM6. Jadi mengikut semua pos-pos kawalan. 4 buah pos kawalan darat yang dinyatakan tadi. 4 buah pos kawalan bermakna kalau ulang alik RM12 lah. Itu betul ya? RM6. RM6. Mesti terbuka kalkulator ni usulnya ni kita ni. Kata tuan tadi dah payah. Dalam itu ada sebenarnya dah payah. Bersistem pulang sudah tu. Tetapi bagi mereka yang ingin nyata orang bukan menjimatkan perbelanjaan lah, menguruskan perbelanjaan nyata orang tadi. Dapat juga kita ni membajet-bajet tuan itu maksudnya. Kira-kira. Jadi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu undangan kita ni yang mendiskusikan tentang charge perkhidmatan ataupun CAP ni. Tuan Haji Mohsin Haji Ahmad. Beliau merupakan pemangku pengawal custom dan juga excise diraja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi tuan. Assalamualaikum. Terima kasih atas informasinya.